Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menonton video Jom Jawab Matematik siri yang keempat. Pada siri kali ini cikgu akan fokus pada topik masa dan waktu. Seperti biasa 4 soalan sahaja dan penerangan, dan jangan lupa share kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama mendapat manfaat daripada video ini insya-Allah. Baik, ingat practice make perfect, tapi awak kena pastikan awak praktis perkara yang betul. Dan ini dia langkah-langkah untuk menggunakan video ini sebagai pembelajaran. Okey, jom kita mulakan soalan yang pertama. Jadual 1 menunjukkan waktu Kelvin menyiapkan kerja sekolah. Okey, mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris. Soalan pertama, hitung jumlah masa Kelvin menyiapkan kerja matematik dalam minit. Dan soalan kedua, Kelvin selesai menyiapkan semua kerja sekolahnya pada pukul 11.05 PM. Pada pukul berapakah dia mula menyiapkan kerja sekolahnya? Jadi ada dua soalan di sini. Okay, buat pengiraan anda. Pause video dulu. Baik, ini pengiraan yang cikgu dah sediakan. Okay, kita nak cari jumlah masa Kelvin menyiapkan kerja matematik dalam minit. Baik, dalam jadual itu dia beri 1.5 jam. Okay, 1.5 jam. Baik. 1.5 jam awak boleh nampak di sini cikgu pecahkan. Okay, cikgu suka pisahkan macam ni supaya awak nampak dengan lebih jelas, supaya awak faham. Okay, 1.5 jam sama dengan 1 jam dan 0.5 jam. Okey, untuk 1 jam tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah selalunya adalah 0.5 jam ini. Okey, sebelum itu mari kita tengok berkaitan 0.5 itu. 0.5 juga berkaitan dengan 50% dan juga 50% dan 1/2. Jadi perkaitan ini yang kita nak gunakan. 0.5 sama dengan 1/2. Okey, 0.5 jam sama dengan 1/2 jam. 1/2 jam ini ataupun bahasa yang kita selalu pakai, setengah jam. Cikgu yakin kalau cikgu sebut setengah jam, awak akan tahu apa itu setengah jam. Tapi kalau kita gunakan 0.5 jam, mungkin ada yang tak tahu. Jadi sebenarnya 0.5 jam itu sama dengan 1/2 jam ataupun setengah jam. Maka awak akan dapat 30 minit dan awak buat penambahan 60 minit tambah 30 minit dan awak akan dapat jawapannya 90 minit. Okey, masa Kelvin menyiapkan kerja matematik adalah selama 90 minit. Ataupun awak buat cara yang kedua, menggunakan formula ataupun perkaitan 1 jam jam ke minit darab dengan 60, minit ke jam bahagi dengan 10. Jadi awak boleh buat pengiraan 0.5 darab dengan 60 sama dengan 30 minit. Awak boleh juga buat dengan cara ini dan awak akan tetap dapat jawapan yang sama, iaitu 90 minit. Boleh faham? Kalau salah buat pengiraan, buat semula. Tengok balik penerangan cikgu. Okay, jom kita tengok soalan yang kedua. Kelvin menyiapkan semua kerja sekolahnya pada pukul 11.05. Semua kerja sekolah maksudnya kedua-duanya, matematik dan bahasa Inggeris. Matematik dia buat selama 90 minit, bahasa Inggeris selama 75 minit. Maka jumlah masa yang dia gunakan untuk buat kedua-dua subjek adalah 165 minit. Jadi ingat balik perkaitan yang sebelum ni cikgu bagi. Kalau kita nak tukarkan daripada minit ke jam, kita bahagi dengan 60. Maka awak boleh tengok di sini cikgu dah buat pembahagian ini, dan kita akan dapat jawapan itu, iaitu 2 jam 45 minit. Okey, 2 jam 45 minit. Ini adalah tempoh masa untuk Kelvin menyiapkan semua kerja sekolah, iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Okay, jadi tapi kita belum selesai. Kita nak cari pukul berapa dia mula buat kerja sekolah. Jadi kita gunakan masa tamat 11.05 PM tolak dengan jumlah masa yang digunakan, iaitu 2 jam 45. Dan kita kena ingat perkaitan ini, 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Dan di sini tolong hati-hati. Kalau awak buat pengumpulan semula, kita bukan bawa 10, tapi kita bawa sebelah 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Maka 5
5 tambah dengan 60 sama dengan 65, baru kita dapat buat penolakan dan kita akan dapat jawapannya. Kelvin mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 8.20 PM. Ini jawapannya. Okey. Di sini tolong hati-hati ya. Yang ini tolong hati-hati. Kena tengok betul-betul kita buat penolakan melibatkan masa, bukan penolakan nombor bulat. Awak kena tengok proses pengumpulan semula itu. Berapa banyak ya, berapa jumlah yang nak dibawa ke sebelah, nak dikumpul ke sebelah. Okey. Jom kita tengok soalan kedua. Cik Leong dan bapanya tinggal bersama di sebuah rumah pusaka peninggalan keluarga mereka turun-temurun. Umur bapa Encik Leong ialah 72 tahun. Encik Leong telah tinggal di rumah pusaka bersama bapanya sejak dia dilahirkan lagi. Kini umur Encik Leong 3 dekad 9 tahun. Maka ada sebuah soalan di sini. Yang pertama, hitung umur Encik Leong dalam tahun. Yang kedua, berapakah usia dalam dekad dan tahun bapa Encik Leong. Okey, buat pengiraan awak. Okey, ini dia buat pengiraan awak dulu. Okey. Dan ini dia penerangan ataupun pengiraan yang cikgu dah buat. Okey, hitung umur Encik Leong dalam tahun. Umur Encik Leong adalah 3 dekad 9 tahun. Dia dah bagi dalam dalam ni. Dia dah bagi dalam ni 3 dekad 3 dekad 9 tahun. Okey, 3 dekad 9 tahun. Maka cikgu pisahkan di sini 3 dekad 9 tahun sama, cikgu tukarkan, cikgu pisahkan 3 dekad bersamaan dengan 30 tahun. Kita gunakan perkaitan ini. Okey, 10 tahun sama dengan 1 dekad, jadi 3 dekad sama dengan 30 tahun. 9 tahun ini kita tak perlu ubah, so kita nak jawapan dalam tahun. Maka umur Encik Leong adalah 39 tahun. Okey, boleh jelas? Yang ini awak kena perhatikan, beri perhatian di sini. 3 dekad sama dengan 30 tahun. Okey, baru awak dapat jawapan yang betul. Baik, seterusnya, berapakah usia dalam dekad dan tahun bapa Encik Leong? Okey, bapa Encik Leong umur dia 72 tahun. Kan? Cikgu pisahkan lagi sekali di sini supaya awak nampak dengan jelas. Okey, 72 tahun tu sama dengan 70 tahun dan 2 tahun. Okey, kita gunakan perkaitan yang ini. 10 tahun dan 10 tahun sama dengan 1 dekad. Maka kita akan ada 70 tahun sama dengan 7 dekad. 2 tahun ni tak perlu ubah sebab kita nak dekad 6 tahun. Dan maka jawapannya kita akan ada 7 dekad 2 tahun. Okey, itulah umur bapa Encik Leong. Baik, seterusnya soalan ketiga. Okey, jadual menunjukkan usia 3 buah rumah bersejarah. Okey. Soalan pertama, berapakah usia bangunan Q dalam abad dan tahun? Yang kedua, hitung usia bangunan R dalam tahun. Okey, tekan pause, baca soalan dan buat pengiraan anda. Okey, baik. Ini pengiraan yang cikgu dah buat. Okey, 2 abad 86 tahun. Okey, kita nak cari bangunan Q. Okey, bangunan Q adalah 2 kali usia bangunan P. Jadi, kita kena darabkan, maka kita akan dapat jawapan seperti yang di sebelah sini. Tapi, kita kena tengok perkaitan ini. Bila kita dapat jawapan ini, kita kena tengok dia dah lebih daripada 100, maka kita boleh gunakan perkaitan ini. Tolak dengan 100 tambah 1, dan kita akan dapat jawapannya 5 abad 72 tahun. Itulah usia bangunan Q. Okey, 5 abad 72 tahun. Baik, seterusnya hitung usia bangunan R dalam tahun. Okey, bangunan Q kita dah tahu 5 abad 72 tahun. Tapi sekarang kita nak cari bangunan R pula. Bangunan R, kita tengok balik dalam jadual, dia kata 5 dekad 8 tahun lebih tua. Jadi 5 dekad 8 tahun, cikgu terus tukarkan. 5 dekad 8 tahun itu sama dengan 58 tahun. So itu awak tengok di sini, cikgu terus tukar kepada 58 tahun. Okey, 5 dekad 8 tahun sama dengan 58 tahun. Okey, buat pengiraan dan awak akan tengok perkaitan di sini. Okey, 130. Jadi
kita gunakan perkaitan yang ini. Dan kita tolak 100 tambah 1, kita akan dapat jawapan 6 abad 30 tahun. Tapi jawapan belum selesai sebab dia nak dalam tahun sahaja. Okey, kalau dia nak dalam tahun saja, kita kena tukarkan 6 abad sama dengan 600 tahun tambah 30 tahun, dan jawapan akhir adalah 630 tahun. Inilah usia bangunan R. Jawapan dia. Macam mana? Dapat jawapan yang betul? Kalau tak dapat, buat pengiraan, tengok semula video yang cikgu sediakan ini. Baik. Dan soalan terakhir, soalan 4. Rajah 5 menunjukkan waktu Malik pergi ke Kuala Lumpur pada suatu pagi. Okey, nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam. Yang kedua, Malik memandu selama 2 jam 50 minit untuk sampai ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan dia singgah di sebuah stesen rehat selama 15 minit untuk bersarapan. Pada pukul berapakah Malik sampai ke Kuala Lumpur? Okey, itu dua soalan. Pause video dan buat pengiraan awak. Baik, ini dia jawapan yang cikgu dah sediakan. Okey, nyatakan waktu dalam sistem 24 jam. Jadi awak kena tengok dalam maklumat itu. Kena pastikan betul-betul. Dalam maklumat tu dia kata suatu pagi. Okey, pagi. Kalau pagi, kalau sistem 12 jam adalah pukul 8.20 AM. Tapi dia nak jawapan dalam 24 jam, maka jawapan kita adalah jam 8.20. Okey, kena tengok betul-betul. Dia nak pagi ke, petang ke, malam. Tapi dalam situasi ni pagi. Dan ini adalah contohnya. Dalam Google awak boleh tengok juga. Cuma kena ingat, dalam sistem 12 jam dia ada AM dan PM. Manakala sistem 24 jam dia ada perkataan jam di hadapan itu. Okey, dan nombor dia seperti ini. Okey, boleh tengok. Baik, seterusnya Malik memandu ke Kuala Lumpur. Okey, kita tengok Malik bertolak pada pukul 8.20 pagi. Okey, tempoh perjalanan adalah 2 jam 50 minit. Kita tambahkan, dan kemudian kita kena ingat dia singgah untuk sarapan selama 15 minit. Dan kita akan dapat pengiraan di sini. Okey, kita akan dapat pengiraan di sini. Kita kena perhatikan perkaitan. Kita kena tengok. Di sini 85 minit. Dan kita kena gunakan perkaitan ini 1 jam 60 minit dan lebih. Jadi kita tolak 60 tambah 1, dan akhirnya kita akan dapat jawapan Malik sampai ke Kuala Lumpur pada pukul 11.25 AM. Okey, harap dapat jawapan yang betul sama dengan jawapan cikgu. Kalau salah, buat pembetulan. Okey, itu sahaja video untuk siri keempat kali ini. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa share kepada rakan-rakan, sesiapa saja yang berkenaan, supaya sama-sama kita mendapat manfaatnya. Dan kita bertemu lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah.